Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah hidup dalam bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk mendirikan sembahyang, berpuasa, membaca Quran dan mengambil manfaat yang besar daripada Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sedar bahawa kita telah berada pada hujung Ramadan. Kita berada pada 10 terakhir Ramadan dan kita berada pada suasana yang paling penting dalam fasa-fasa Ramadan. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melakukan sesuatu perubahan, atau dalam bahasa lain disebut kita usaha untuk ada peningkatan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Jadi yang Allah Ta'ala nak uji, nak ukur kita ialah bukan yang banyak amalan, tetapi yang paling baik amalan. Ayyukum ahsan, bukan ayyukum aksar. Siapa di kalangan kita yang paling baik amalan. Bermakna bahawa yang penting dalam amal itu ialah bukan semata-mata banyaknya, tapi kualiti ibadah tersebut. Maka kan itu kalau nak ukur banyak, tentulah umat dulu pada umat Muhammad ni lagi banyak amalan kerana umur mereka yang panjang dan sebagainya. Tetapi kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW untuk menampung kekurangan umurnya yang pendek berbanding umat-umat dulu, maka Allah Ta'ala kurniakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bermaksud bahawa kalau umat Nabi Muhammad hidup 60 tahun atau 70 tahun sebagai contoh, sejak umur dia 15 tahun dia balik sampai dia meninggal dunia, dia menjaga puasa setiap hari dan melakukan qiyam tarawihnya, baca Qurannya sebagainya, pada malam-malam, setiap malam pada bulan Ramadan, maka setiap tahun dia memperoleh ekstra umurnya. Walaupun umur tu sama, tetapi ekstra dari segi fadilatnya. Dia mendapat kelebihan Lailatul Qadar setiap tahun. Cuma mungkin bezanya dia tak tahu. Saya sering kali sebut bahawa orang yang tak tahu ni dia beramal biasa je. Sebab dia tak tahu. Dia sembang tarawih biasa, dia berzikir biasa, dia baca Quran biasa. Awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan sama. Kenapa sama? Sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu malam tu Lailatul Qadar, macam kita lah, kalau kita tahu malam tu Lailatul Qadar, apa kita buat? Tentulah bacaan kita lebih banyak, ibadah kita lebih banyak, zikir kita lebih banyak. Pasal apa? Kerana kita tahu. Tetapi Allah rahsiakan. Kenapa Allah rahsiakan? Supaya 10 terakhir itu berbeza dengan malam-malam sebelumnya dari segi amal ibadah. Mungkin tarawihnya sama, tetapi yang lain, zikrullah, bacaan Quran, sujud pada Allah, semayang-semayang sunat, derma, sedekah. Sebab itu afdal kita bayar zakat ni pada hujung. Boleh bayar pada awal, tapi kalau kita bayar pada hujung, kita mendapat keberkatan 10 terakhir Ramadan. Jadi semua amal-amal yang baik ni, sebab tu kalau kita nak bayar zakat perniagaan ke, zakat saham ke, zakat emas perak ke sebagainya, kita bayar. Boleh bayar sepanjang Ramadan, tapi kita ambil kelebihan. Mana tahu kalau pada waktu itu berlaku malam tu qadar, kita sedekah, kita derma pada malam tu qadar,
tentulah pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tahu, tapi oleh kerana Allah rahsiakan, lalu kita semua tak tahu. Dan saya yakin kalau Allah beritahu qadar jatuh pada malam 23 contoh, jadi semua orang beribadah pada malam 3, besok tu lengang, kosong. Pasal apa? Kerana dah dapat kelebihan qadar. Tapi bila Allah rahsiakan, maka dia akan cuba. Sebab tu ada ulama sebut, aku tidak peduli bila qadar. Dia kata aku tak kisah bila qadar. Kerana bagiku setiap malam tu malam yang berkatan yang aku mesti ambil kesempatan. Apatah lagi 10 terakhir. Bagi dia tak kisah bila-bila. Pasal apa? Sebab lebih baik bila kita tak tahu, lalu kita boleh gandakan amalan kita, istighfar kita, bertaubat kita pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, jadi oleh kerana kelebihan 10 terakhir ni sangat besar, sehingga Nabi SAW 10 terakhir baginda menguatkan tali pinggang, ikatan tali pinggangnya. Baginda beriktikaf di masjid. Dia disebut dalam hadis bahawa baginda tidak menggauli isteri pada 10 terakhir Ramadan, walaupun tidak ada salah pun, bukan dilarang pun, tetapi nak tunjuk bagaimana Nabi SAW buat demikian, nak nampak, hingga Aisyah saya menyebut 10 terakhir nampak berbezaan amalan Nabi SAW. Dan Nabi ni uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kita semua. Jadi oleh kerana itu, kalau kita tengok, orang yang mengetahui nikmat, orang yang sayang, dia berbeza. Orang yang tahu, orang yang cinta, orang yang sangat kasih, kan berbeza semua tu. Sebab itu kita jumpa hadis, jumpa asar para sahabat Nabi hujung Ramadan mereka menangis. Mereka menangis saat akhir Ramadan tu, mereka menangis. Pasal apa? Sebab disayang. Macam kematian lah. Kenapa kita boleh menangis bila anak kita meninggal dunia? Na'udzubillah. Kenapa kita boleh menangis bila mak kita meninggal dunia? Kenapa kita menangis bila kawan kita meninggal dunia? Ada kawan yang rapat kita boleh menangis. Pasal apa? Kerana faktor sayang. Bila kita sayang pada seorang, bila dia hilang, kita rasa kehilangan dia. Tapi kalau kita tak sayang, orang beritahu, Ustaz, si Pulai mati. Innalillah. Khalas. Pasal apa? Sebab kita kenal, tapi sekadar gitulah. Sebab bila tidak ada rasa sayang, rasa cinta, dia tidak rasa pada hati. Sebab tu kita tengok, berapa ramai di kalangan kita yang boleh menangis bila akhir Ramadan? Hampir tak ada. Mungkin ada. Mungkin ramai juga yang ada yang senyap-senyap. Tetapi umumnya, seronok bila akhir Ramadan sebab nak sambut raya. Bayangkan, sepatutnya mereka bersedih dengan hilang Ramadan, tapi dia rasa raya, seronok. Maka itu bezanya. Itulah beza kita dengan generasi awal, generasi para sahabat Nabi SAW. Sebab tu kata bi khairul quruni qarni summa allazina yalunhum summa allazina lahum summa yafsul kazib. Sebaik-baik kurun tu kurunku. Ini generasi hebat. Sebab tu dia cinta pada Ramadan, dia sayang pada Ramadan. Bila Ramadan tu nak habis tu, dia menangis. Macam kita lah, bila orang kita sayang tu kita pergi, kita duduk kat dia nazak, menangis dah. Menangis, anak-anak menangis, pada ayah tak mati lagi. Kenapa menangis? Sebab tahu ayah sedang nazak, mak sedang nazak, sahabat yang rapat kita sedang nazak, dah menangis dah, belum mati lagi. Kenapa? Kerana sayang sangat. Dan kita tahu bila dah pergi, dia tak mungkin hidup semula. Ramadan tahun ni habis. Kalau panjang umur, tahun depan jumpa. Kalau panjang umur, Ramadan tetap akan datang, tapi yang belum tentu kita. Jadi oleh kerana itu, perasaan para sahabat Nabi berhimpun dalam 3 benda. Ini boleh kita simpulkan kenapa mereka boleh menangis. Pertama, mereka sedar berakhirnya bulan-bulan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka sayang. Memang sayang. Mana ada satu perbuatan kita diberi pahala seumpama Ramadan? Tak ada. Kita baca Quran pada bulan biasa, 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Ramadan ni 1 huruf digandakan sampai 70 kali ganda. Amalan Ramadan sunat dapat pahala wajib. Amalan wajib digandakan 70 kali ganda.
Ya. Jadi orang yang nampak dengan mata hati, dia tahu. Ya. Jadi yang pertama, para sahabat sedar bahawa kelebihan, keampunan, rahmat tu akan hilang. Ya, berakhir Ramadan. Yang kedua, para sahabat Nabi, dia tidak macam kita. Kita ni confident. Ya, besok boleh hidup. InsyaAllah hidup. Tahun depan hidup. Ya. Jadi kita, para sahabat Nabi, ya, berdasarkan beberapa sirah yang berlaku, mereka sendiri pun tak jamin satu hari. Sebagai contoh, satu hari ada Nabi SAW orang hadiah pada Nabi kambing. Ya, kambing dibakar. Kebetulan Nabi SAW makan kambing sebut banyak lebih. Nabi panggil, ya Abu Hurairah, nah ambillah daging dari kambing. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, semoga Allah merahmatimu, saya dah kenyang ya Rasulullah. Abu Hurairah dah makan, para sahabat-sahabat ahli suffah dah makan. Nabi kata, kalau begitu kamu bawa daging kambing ni pergi kepada Ummul Yatama, satu keluarga yatim, seorang ibu tunggal, ada anak kecil. Nabi kata, bagi dia. Maka Abu Hurairah bawa kambing ni. Bawa kambing ni, beri salam. Maka wanita tu keluar. Dia kata, ini daging kambing Nabi kirim pada kamu. Dia kata, Masya Allah, semoga Allah merahmati Rasulullah. Baginda ingat pada kami. Wahai Abu Hurairah, ya, saya dah kenyang. Anak-anak saya pun dah kenyang. Dan semua dah tidur. Kata orang, ambil lah. Nanti besok dia bangun, kamu boleh bagi daging ni pada dia. Apa kata wanita tu? Dia kata, ya Abu Hurairah, aku ni ibu dia. Aku sendiri pun tak yakin apakah anakku besok hidup atau tidak. Ya, pada anak kecil, kalau kita confident kita. Jadi ini yang ada. Maknanya, ya, mereka menghayati apa disebut i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Beramallah kamu untuk urusan dunia kamu macam kamu hidup 100 tahun lagi. Hidup selama-lamanya dalam urusan dunia. Kita buat kerja. Ya, buat kerja. Jangan langgar prinsip, jangan tak peduli hal haram. Kita buat kerja untuk dunia. Tak apa. Selagi ikut syarak, halal dan kita boleh manfaat. Tapi beramallah untuk akhirat kamu seolah kamu nak mati besok. Orang Islam ni semua amalan kita ialah amalan untuk akhirat. Ya, semua amalan kita nak bawa ke akhirat. Jadi kalau soal mati besok, jadi para sahabat merasa ini Ramadan bila berakhir, mereka bimbang kalau mereka tak jumpa lagi Ramadan. Sebab itu dia menganggap Ramadan tu Ramadan terakhir. Jadi kalau boleh setiap kita merasai boleh jadi Ramadan tahun ni Ramadan terakhir kita, ya, maka tentulah kita ambil kesempatan lah minta ampun, bertobat pada Allah, ya, ambil kesempatan kita untuk membanyakkan amal ibadah. Yang ketiga, generasi awal mereka, ya, bersama-sama Nabi SAW. Mereka hidup bergaul gembira, ketawa menangis bersama Nabi SAW, ya, senang susah bersama Nabi SAW. Dan mereka merasai apa yang Nabi beritahu tu betul-betul sebagaimana mereka menghayatinya. Jadi oleh kerana itu, ya, dalam situasi begini, mereka tentulah iman mereka tak sama dengan iman kita. Ya, sebab tu Nabi sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, mungkin kamu lebih banyak menangis daripada ketawa, sebagai contoh. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, para penonton dirahmati Allah, para pendengar dirahmati Allah Ta'ala, usikum wa iyaya, saya nasihat diri saya dan semua, ya, bahawa hujung-hujung Ramadan yang berbaki ini, ya, kita kena lihat beberapa perkara yang kalau kita rasa nak buat kebaikan, ya, mungkin zakat fitrah kita yang belum bayar, pastikan kita bayar. Zakat perniagaan kita, ya, kena kira, kena keluar zakat dia. Zakat emas perak yang kita ada, zakat saham yang kita ada. Ya, biasa saya sebut zakat ni walaupun sepanjang tahun boleh keluar, tetapi biasanya ramai di antara kita dia ambil Ramadan tu bulan yang dia bayar zakat, senang. Ramadan tahun depan boleh kira sekali lagi. Ramadan ke Ramadan dia boleh kira sebagai haul dia setahun, Ramadan ke Ramadan. Jadi oleh kerana itu kita ambil kesempatan. Dan jangan lupa, setiap kebaikan, setiap doa kita buat, jangan lupa doa untuk ayah kita, doa untuk ibu kita.
Setiap kali kita sedekah, jangan lupa, ya Allah, sampaikan lepas sedekah ni untuk arwah ayahku, ya Allah. Sampaikan lepas sedekah untuk arwah ibuku, ya Allah. Sampaikan arwah untuk guru-guruku, ya Allah. Jangan lupa, setiap kebaikan kita buat, doa. Ya, dan saya nak tutup dengan 3 perkara. Pertama, doa sahabat tanpa pengetahuan dia. Ya, setiap kali kita ingat kawan kita, doa ke dia, ya Allah, ampunkan dosa sahabatku, ya Allah, rahmati sahabatku, ya Allah, doalah kebaikan untuk dia. Setiap kali kita ingat pada sahabat kita yang masih hidup, kita doa. Pada sahabat kita dah mati, sedekahlah keluar Allah, sedekahlah Fatihah. Setiap kali kita ingat sahabat-sahabat kita meninggal dunia, ya, tiba-tiba Tuhan beri kita ingat ke dia. Ya, kenapa? Ya, tiba-tiba kita ingat ke dia, tentu ada sebab. Ya, mungkin dia di alam barzah, ya, kita di alam dunia, tapi bila kita ingat, sedekahlah keluar Allah ke, ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ini untuk arwah sepulan-sepulan. Teringat wala bacalah. Baca je. Saya punya prinsip mudah. Kita tolong sedekah pada orang dah mati, insya-Allah bila kita mati orang akan sedekah pada kita. Ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ya, yang pertama, jangan lupa doa sahabat-sahabat di belakang dia tanpa pengetahuan dia, dan doa ni tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kedua, tuan-tuan berjalan, kadang-kadang kawan-kawan kita buka kedai, kita bawa kereta tengok kedai-kedai, ada kedai yang maju, ramai orang masuk, ada kedai yang kosong, ya, kedai yang tak maju, meniaga tunggu, orang tak mari beli. Tuan-tuan lalu, tuan-tuan jangan lupa doa. Jangan lupa, ya Allah, majulah perniagaan, ya Allah. Ya Allah, majulah peniaga, ya Allah, berkati perniagaan, ya Allah. Ya Allah, datangkanlah pembeli-pembeli di kedai, ya Allah. Kita doa. Dia tak tahu pun, dan kita pun bukan kenal dia pun. Cuma kita tahu ni doa di kedai-kedai sahabat-sahabat kita, atau doa yang orang yang baik-baik. Kita doa ke dia supaya Allah murah rezeki dia, dia jadi hamba Allah bertakwa. Ya, seronok tuan-tuan sekalian bila kita, Tuhan bagi rezeki, kita tidak jadi ego sombong dengan nikmat yang Tuhan beri. Ya, sifat kita Allah jadikan daripada tanah. Ya, sifat tanah ni, ya, bila dilonggok dia makin turun. Ya, sebab tu kata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Taala kurnia macam-macam dia, apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Semua yang aku terima ni, nikmat yang aku terima ni, ya, sahaja Allah Taala nak uji aku. Apakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Ya, syukur pada Allah, ya, laksanakan apa perintah Allah Ta'ala. Kufur pada Allah, guna nikmat untuk durhaka pada Allah Ta'ala. Dan akhir kali yang ketiga, ya, untuk penutup ni, tuan-tuan sekalian, sempena kedatangan Hari Raya Aidilfitri ini, ya, tak lama lagi saya juga mengambil kesempatan nak minta maaf. Ya, mohon maaf pada semua, ya, yang mengikuti, yang mendengar, ya, yang tidak mendengar sekalipun, sampaikan, ya, ucapan selamat Hari Raya. Ya, maaf zahir batin, salah silap, terkasar bahasa, yang sengaja, tidak sengaja, yang lama, yang kemudian, yang terkini dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita, ya, nak supaya kita bangkit di hari akhirat, kita tidak ada urusan yang menyusahkan kita di padang mahsyar. Ya, mudah-mudahan kita maafkan semua salah orang pada kita, dan kita juga mengharapkan sahabat-sahabat juga memaafkan kesalahan kita. Mudah-mudahan seronok dunia Allah kumpulkan kita bersama anak isteri dalam satu syurga. Ya, seronok nanti di akhirat Allah juga kumpulkan kita, anak isteri, sahabat-sahabat kita dalam satu syurga di akhirat. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.